Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan topik soalan tutorial 10 yang bertajuk bincangkan konflik yang berlaku, rentetan daripada impak pengurusan zon pinggir pantai secara tidak bersepadu. Ahli kumpulan untuk tutorial soalan 10 adalah saya sendiri, Nur Hilmi bin Sukut, BA 19110523, dan juga Elisa Makrena anak jamak, BA 181101515, dan pensyarah bagi subjek pengurusan pinggir pantai AG 21403 iaitu Dr. Adi bin Jaafar. Baik, seterusnya kita akan lihat kepada pengenalan bagi topik kita pada hari ini. Untuk pengenalan, zon pinggir pantai adalah unsur yang amat bernilai dari aspek ekonomi yang menyediakan pelbagai sumber alam bagi tujuan perdagangan, pelancongan, perindustrian, rekreasi dan sebagainya. Kewujudan sumber-sumber alam yang banyak di zon pinggir pantai menjadikannya tumpuan aktiviti dan persaingan yang hebat antara manusia dan penggunaan pinggir pantai yang lain, dan akhirnya menimbulkan konflik dalam penggunaannya. Penggunaan yang tidak dikawal dan pengurusan yang tidak baik akan mendatangkan kesan kepada sumber-sumber pantai yang lain. Ini menjadikan amat rapuh kerana pelbagai masalah alam sekitar yang dihadapinya berpunca daripada pelbagai sumber, terutamanya dari kawasan darat dan pedalaman ke kawasan pantai melalui sungai ataupun dari laut yang dibawa oleh ombak dan arus. Konflik yang pertama disebabkan daripada impak pengurusan zon pinggir pantai yang tidak bersepadu adalah daripada aspek pelancongan, di mana menurut Jamaluddin 1995, pembinaan tempat peranginan sama ada dalam bentuk hotel, apartmen ataupun chalet yang tidak disambungkan kepada sistem pembentungan terpusat biasanya menimbulkan masalah pencemaran perairan pinggir pantai, bukan hanya daripada segi najis dalam bentuk cecair tetapi juga dalam bentuk pepejal. Pembinaan apartmen di pantai Blue Lagoon, Port Dickson seawal 1985 menyebabkan bukan hanya wujud pencemaran najis tetapi juga pencemaran estetik yang disebabkan oleh paip saluran najis yang dibina di atas permukaan yang dihancurkan ke laut. Setelah terdapat aduan dan bantahan daripada sekumpulan pecinta alam, barulah struktur yang hodoh itu dimusnahkan. Namun, sisa najis masih disalurkan ke laut melalui saluran di bawah permukaan pantai. Keadaan seperti ini banyak terdapat bukan hanya di sepanjang pantai Port Dickson, tetapi juga pantai-pantai destinasi pelancongan di seluruh negara. Impak pembangunan pelancongan terhadap persekitaran fizikal di zon pinggir pantai sebenarnya memang sukar untuk dinyatakan dengan jelas dalam satu jangka masa yang singkat. Walau bagaimanapun, kajian-kajian di beberapa destinasi pelancongan menunjukkan bahawa persekitaran fizikal pinggir pantai sememangnya mengalami masalah daripada pelbagai sudut akibat pembangunan pelancongan dan aktiviti pelancong serta pengurusan zon pinggir pantai yang tidak bersepadu. Oleh hal yang demikian, pengurusan zon pinggir pantai yang bersepadu sememangnya perlu dilakukan agar konflik yang wujud hasil daripada impak pengurusan zon pinggir pantai yang tidak bersepadu dapat ditangani dengan baik agar segala aktiviti pembangunan di zon pinggir pantai dapat dilakukan dengan betul dan tidak menimbulkan isu alam sekitar. Konflik yang seterusnya adalah industri pemprosesan minyak. Industri pemprosesan minyak yang dijalankan oleh Esso, Shell dan Castrol adalah industri utama yang menjanakan pembangunan ekonomi. Kawasan sekeliling industri ini telah menimbulkan konflik guna tanah kerana terdapat kawasan perumahan awam yang terlalu hampir dan tidak mempunyai zon penampan yang memisahkannya. Kawasan perumahan yang memiliki industri khas seperti ini hendaklah mempunyai jarak di antaranya sekurang-kurangnya 1,000 meter hingga 3,000 meter. Keadaan seperti ini bukan sahaja akan membahayakan kesihatan penduduk akibat pencemaran udara dan bunyi bising, malah boleh membahayakan nyawa. Seterusnya, konflik yang kita boleh lihat adalah projek penambakan laut. Projek penambakan laut juga memberi kesan kepada faktor fizikal pantai-pantai di sekitarnya. Menurut laporan Jabatan Pengairan dan Saliran pada tahun 1989, mendapati pemadapan yang berlaku adalah disebabkan pengorekan pasir di pantai hadapan untuk projek menambak laut. Proses ini menyebabkan kedalaman laut bertambah, secara langsung menyebabkan tindakan angin bertambah kuat dan mempengaruhi
pengwujudan ombak yang besar dan bertenaga yang memberi kesan kepada bahan mendak pantai. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan bahawa pelancongan mampu menjana pendapatan kepada sesebuah negara melalui pertukaran wang asing. Namun, pengalaman beberapa buah negara menunjukkan pelancongan bukan hanya menimbulkan masalah daripada segi sosial tetapi juga daripada segi fizikal. Pembangunan pelancongan di zon pinggir pantai sepatutnya dilaksanakan melalui perancangan yang rapi dan bersepadu dengan mengambil kira kepentingan ekosistem di zon pinggir pantai. Pengenalpastian kawasan yang hendak dimajukan sahaja tidak memadai kerana perancangan pembangunan seharusnya mengambil kira bukan hanya persekitaran fizikal dan manusia di sesuatu kawasan sahaja, tetapi juga kawasan sekitar, negeri, negara dan wilayah kerana sesuatu destinasi pelancongan bukan hanya mempunyai daya tampung yang tersendiri daripada segi persekitaran fizikalnya, tetapi juga saingan daripada destinasi pelancongan yang lain. Sekian itu sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih.